Yang ke-14, tempat-tempat tidur yang tinggi. Tadi pelamin yang tinggi, ini tempat tidur yang tinggi. Yang ke-15, pakaian daripada sutera. Di dunia ni orang lelaki tak boleh pakai sutera kecuali untuk berubat. Di sana boleh pakai. Dan banyak lagi lah. Itu antara yang sempat kita tulis, iaitu nikmat-nikmat, perkara-perkara yang ada di dalam syurga. Sampailah kita kepada perkongsian untuk malam ini. Bolehkah beribadah kerana hendakkan syurga Allah? Orang yang belajar tinggi-tinggi, ialah dia dah belajar tinggi, dia dah sampai maqam itu, beribadah hanya kerana Allah. Tak boleh kerana syurga Allah. Sebenarnya boleh. Bahkan memang diperintahkan oleh Allah. Rebut syurga dia, memang Allah suruh dalam Quran. Tapi janganlah sampai melebihkan syurga berbanding Allah sendiri. Duduk kejar-kejar sangat, nak syurga, nak syurga, nak syurga, lupa yang Tuhan tadi. Jadi dia ibadah dia tu kerana syurga dah. Kita elaklah daripada jadi macam itu. Beribadah kerana nakkan syurga tu memang Allah perintahkan dalam Quran. Tapi janganlah melampau sampai lebih daripada kita nakkan Allah tadi, nakkan syurga. Tak mau syurga, tapi nak Allah saja, boleh kan? Syurga-syurga tak maulah. Aku ni kerana Allah saja, untuk Allah saja. Syurga-syurga tak mau, nak Allah saja. Jadi nikmat tertinggi dalam syurga ni ialah memandang wajah Allah. Maksud dia melihat zat Allah. Zat Allah yang sangat hebat tu, memandang wajah Allah. Untuk mendapatkan nikmat tertinggi ni, mau tak mau kita mesti melalui syurga. Kena masuk syurga juga. Nak memandang wajah Allah ni, betul-betul memandang wajah Allah, betul-betul menyaksikan zat Allah ni, kena masuk syurga. Jadi tak boleh kita kata tak mau syurga. Sebab memang kena masuk dalam tu dulu, baru boleh nampak. Oleh itu tak boleh kita nak tolak syurga. Ada orang kata tak maulah syurga ni, aku nak Allah saja, ikhlas. Nak dapat Allah kena masuk syurga. Bukan maksudnya Allah duduk dalam syurga. Tak. Allah ni dia tak bertempat, tak terpengaruh dengan tempat. Tapi nak menyaksikan dia tu, nak dapat nikmat tertinggi, kena melalui syurga juga. Dalam 2-3 hari lepas ada orang tanya, tak sempat nak jawab tadi. Jawapan dia pendek je pun nak jawab. Saya ada letak satu tazkirah Facebook ni, pendek je, pernah kita bacakan dulu pun. Berdasarkan tazkirah itulah dia tanya soalan. Mencari Pak Awang tanpa mengenal Pak Awang memungkinkan kita tersalah orang. Kita tak kenal pun Pak Awang, tapi kita pergi cari, boleh jadi akan salah orang. Mengumpul cendawan tanpa kita mengenal cendawan, mana beracun mana tak beracun, memungkinkan kita tersalah makan sebab tak kenal. Menyembah Allah tanpa kita mengenal Allah, memungkinkan kita tersalah sembah. Ini yang kita risau. Tapi kita dah lalui dah pelajaran tu, alhamdulillah, syukurlah. Kalau tidak, ada kemungkinan kita menyembah makhluk yang kita sangkakan Allah, ataupun kita menyembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Dahlah jadi mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Bila kita lalui pelajaran tauhid hari tu, dah selesai dah, insya-Allah. Tak ada lah tersalah sembah. Dan dah kenal dah pun. Cuma nak pertajamkan lagi. Sudahkah kita mengenal Allah? Ataupun selama hari ini kita hanya tahu bahawa Tuhan kita ialah Allah, tapi tak pernah kenal pun. Tahu je, tahu nama je. Tuhan siapa? Allah. Dia tak pernah kenal. Jadi macam mana dia nak menyembah tu tadi? Jadi kenalah, ada kenal Allah, kenalilah Allah. Jadi dia pun tanya, dia hantar dalam WhatsApp, macam mana nak kenal diri dan nak kenal Allah. Dia tak sempat tulis jawapannya. Kita bagi tahu di sini. Yang pertama, kemampuan nak mengenal ni hanya Allah saja yang ada. Kita tak ada kuasa langsung. Anugerah nak mengenal ni Allah saja ada. Jadi kita minta. Kalau kita tak minta, macam mana nak dapat? Kena minta, sebab yang tu dia punya.
Nak kenal diri, nak kenal Allah, minta pada Allah. Ya Allah, bagilah aku kenal diri dan bagilah aku kenal Allah. Kena minta kat dia. Minta dia anugerahkan kenal tu kepada kita. Ni kalau kita usaha kita tak minta pun kat dia. Jadi susahlah dia nak bagi kan. Dan kita usaha kita minta. Sebab dia punya kemampuan mengenal ni dia punya. Tidak ada yang mengenal selain dia. Itu dalam segi hakikat ni. Kita langsung tak ada keupayaan nak mengenal. Kuasa mengenal ni Allah saja yang punya. Jadi minta kat dia, anugerahkan kat kita. Itu satu jalan. Jalan yang kedua, kenalah belajar ilmu tauhid. Contohnya pelajaran tauhid sifat 20, sifat 13 ataupun yang setara dengannya lah. Yang setara dengannya, wala apa pelajaran pun yang setara dengannya tu. Kena belajar ilmu tauhid. Dan kalau nak betul-betul kenal lagi, kenalah sampai kepada peringkat ilmu hakikat. Kena cari guru, kena belajar. Barulah Allah bukakan kepada kita mengenal diri dan mengenal Allah. Yang pertama tadi, minta daripada Tuhan sendiri. Sebab keupayaan mengenal dia yang punya. Kena minta daripada dia. Dan kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat. Itulah antara cara nak mengenal diri, nak mengenal Allah. Ringkas dia jawapan ini. Dia beramal kerana apakah yang paling bagus? Beramal kerana syurga kah? Beramal kerana neraka kah? Beramal kerana Allah kah? Beramal kerana selainnya itu kah? Melakukan amal-amal kerana takut akan neraka Allah dan kerana mahu akan syurga Allah, sangat bagus. Ini kenapa semayang? Sebab kalau tak semayang ni Allah campur dalam neraka. Bagus. Bukan nak kata tak bagus, bagus. Memang diperintahkan macam tu pun dalam Quran. Ni kenapa buat puasa Ramadan ni? Sebab Allah kata mudah masuk syurga. Ada pintu syurga yang khusus. Allah suka. Jadi nakkan syurga. Dia puasa tadi tu nakkan syurga. Bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi melakukan amal-amal kerana Allah semata-mata adalah lebih bagus. Yang syurga kan neraka tadi tu dah terkesamping dah. Dia buat tu memang sebab cinta kan Allah dah. Dia sampai peringkat itu. Yang tu paling bagus kalau dapat. Jadi beramal ibadah kerana takut akan neraka Allah, bagus. Beramal kerana nakkan syurga Allah pun sangat bagus. Tapi kalau dapat beramal kerana Allah semata-mata, yang tu paling bagus. Kita mungkin tak sampai, ataupun kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai. Sebab keimanan kita naik turun. Apakah maksud beribadah kerana Allah? Antaranya, ada orang yang memandang wahdatul af'al. Dia nampak semua kerja Tuhan. Dia nampak pekerjaan Allah pada setiap amal-amalnya. Yang kita belajar ilmu hakikat itu, dia sembahyang tu dia tahu ni gerak Allah. Dia berzikir tu dia tahu ini gerak Allah. Dia buat apa kebaikan pun dia nampak tu semua gerak Allah. Dan dia dalam keadaan melaksanakan amal-amal yang diperintahkan. Maksudnya dia buatlah. Bukan kata dia sampai peringkat hakikat tapi sembahyang pun tak. Jahat pun dia buat. Itu tak. Ni amal-amal yang diperintahkan semua dia buat. Tapi dia nampak pekerjaan Allah pada setiap perlakuan dia tu. Itu yang datang lillahi ta'ala, kerana Allah. Aku sembahyang ni kerana Allah. Kita ni aku sembahyang ni untuk Allah. Dia kalau peringkat mereka ni kerana Allah. Betul lah. Sebab dia sembahyang tadi tu Allah yang gerakkan dia. Dari segi hakikat. Yang dia baca tadi tu Allah yang gerakkan dia. Yang datang hati dia datang nak melangkah ke surau nak sembahyang tu Allah punya pekerjaan. Jadi sembahyang dia tu kerana Allah. Semua kerana Allah. Betul lah tu. Itu maksud beribadah kerana Allah. Antaranya lagi maksud beribadah kerana Allah ni tadi bukan kerana syurga, bukan kerana neraka lah. Antaranya ada yang melakukan amal-amal kerana cinta, kerana rindu kepada Allah. Dia buat tu memang sebab dia rasa rindu, rasa nak dekat, rasa sayang kepada Tuhan. Dia semayang tu bukan kerana, kalau tak semayang ni masuk neraka. Bukan kerana tu. Ataupun kalau semayang ni dapat pahala, dapat syurga. Dia bukan kerana tu. Dia betul-betul sebab dia memang rindu dendam dengan Tuhan. Ni peringkat ahli-ahli sufi. Dia sebab dia rindu, dia sayang sangat dengan Tuhan ni, dia buat.
Bukan sebab dia nak apa-apa ganjaran tadi tu. Jadi kita nak pakai yang mana? Beribadah kerana Allah kah? Beribadah kerana syurga kah? Atau beribadah kerana neraka? Ada orang kata ini tak boleh, ini boleh. Jadi kita kena pakai tiga-tiga sekali, mengikut situasi. Meletakkan sesuatu sesuai dengan keadaannya, dengan tempat dia. Tiga-tiga pun pakai ikut situasi. Macam mana yang dikatakan ikut situasi? Kita bagi contoh. Contoh yang pertama, kalau kita sedang tenggelam dalam cinta kepada Allah, sudah tentulah ibadah kita ketika itu kerana dia semata-mata. Seperti kita berasa terindu-rindu untuk membaca Al-Quran, untuk mengetahui kata-kata Tuhan, kalam Tuhan. Duk teringat rasa nak baca Quran je, di mana pun duk teringat nak baca Quran. Bukan sebab baca Quran tu dapat pahala ke, dia bukan ingat yang tu. Dia duk rasa seronok nak baca Quran. Ataupun sembahyang duha. Setengah orang ni dia sembahyang duha tu dia tak boleh nak tinggal sebab dia duk rasa seronok. Seronok sebab nakkan Tuhan tu kan. Kalau tak sembahyang duha dia rasa terasa tak kena. Dia nak sembahyang duha. Masa tu pahala, dosa, syurga, neraka bukan dalam fikiran dia dah. Dia betul-betul nakkan Tuhan. Macam begitu juga dengan dakwah. Ni kenapa berdakwah ni? Dakwah ni sebab memang nak orang semua suka pada Tuhan, dan saya sendiri pun suka pada Tuhan. Kerana Allah lah. Yang pahala tadi tu dia tak ada dalam fikiran dia lah. Jadi kadang-kadang kita bila belum sampai waktu sembahyang lagi, kita dah terasa tak sembahyang, rasa seronok nak sembahyang tu. Ternanti-nanti waktu sembahyang yang nak datang. Zuhur baru habis, tapi duk rasa dah nak sembahyang asar tu. Macam duk tunggu-tunggu nak sembahyang asar. Tu mungkinlah orang ni dia sampai ke peringkat beribadah kerana cinta kepada Allah. Mungkin dah sampai.